Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan chapter 6 iaitu Chemical Equilibrium. Okey, saya nak menggunakan contoh tutorial question number 2. Okey, 2A. Define homogeneous and heterogeneous equilibria. So, homogeneous equilibria means that product and reactant are in the same phase. Heterogeneous equilibria, product and reactant are not in the same phase. Okay, kalau kita refer kepada soalan B, determine whether the following reaction are homogeneous ataupun heterogeneous. So, soalan B1, kalau kita tengok, semuanya berada dalam fasa gas. Fasa gas. Produk kita pun dalam fasa gas. So, ini adalah contoh untuk homogeneous equilibria. Okay. So, soalan yang kedua. Solid, gas, solid, gas. Maksudnya dia mempunyai fasa yang berbeza. Produk dengan reaktor mempunyai fasa yang berbeza. So, ini adalah contoh untuk heterogeneous equilibria. Okay. Contoh yang ketiga, kalau kita tengok, kita ada fasa aqueous dan juga fasa solid. So, ini pun adalah contoh untuk heterogeneous. Okay. Manakala untuk soalan 4 pun sama, kita ada fasa solid, fasa liquid, fasa solid, fasa gas. So, ini pun adalah contoh untuk heterogeneous. Okay, untuk part C, write the equilibrium law for the above reaction in term of concentration Kc and partial pressure Kp. Okay, Kc terms of concentration, Kp in terms of partial pressure. Okay, for example, cara kita nak tulis Kp dan juga Kc. Okay, formula Kp ataupun Kc, kalau Kc kita akan tulis begini, Kc sama juga dengan concentration of product, okay, divide by concentration of reactant. Okay, so concentration biasanya kita akan guna simbol petak ni lah. Okay, so for example untuk B1. Okay, untuk B1 macam mana kita nak tulis formula Kc? Okay, yang terlibat dalam penulisan Kc dengan Kp hanyalah dalam fasa aqueous dan juga gas sahaja. Kalau fasa liquid dengan solid tak terlibat. Okay, Kc. So, formula kita product over reactant. So, sebelah sini adalah product. So, di sebelah sini adalah reactant. So, cara penulisan kita, so concentration POCl3, stoichiometry yang depan ni, stoichiometry dia 2, so dia akan jadi kuasa 2. Okay, kuasa ni depends kepada nilai stoichiometry. Divide by reactant. Reactant kita ada PCl3 dan kita ada stoichiometry dia 2, so jadi kuasa 2 dan juga concentration oksigen kuasa 1. Okey, ini adalah contoh penulisan untuk Kc. Kalau kita nak buat in terms of partial pressure, saya akan guna Kp. So, kalau Kp kita akan guna dan in terms of partial pressure, produk kita adalah POCl3. So, ada 2 kat depan ni, maksudnya stoichiometry kita 2. So, kita akan letak kuasa 2 over reactant. Reactant kita adalah partial pressure untuk PCl3. P ni stand for partial pressure lah. Kuasa 2 dan juga partial pressure untuk oksigen gas kuasa 1. So, ini penulisan Kc dan juga Kp untuk soalan B1. Okey, untuk soalan B2. Okey, untuk soalan yang kedua pula, cara penulisan Kc sama dengan product over reactant. Ingat solid dengan liquid adalah exclude dalam penulisan Kc dan juga Kp. Hanya gas dan juga aqueous sahaja. Okey, solid and liquid exclude Okey, solid and liquid exclude daripada penulisan Kp dan juga Kc. So, kita akan tulis Kc sama juga dengan Fe ni sebab dia dalam fasa solid, kita abaikan. So, kita just ambil concentration CO2 kuasa 1 sebab stoichiometry dia 1. Bahagikan dengan concentration CO kuasa 1 juga. Fasa solid kita abaikan.
Okey, so kalau saya nak tulis dalam bentuk Kp, so Kp sama dengan partial pressure untuk CO2 gas over partial pressure untuk carbon monoxide. Okey, ni adalah untuk soalan nombor 2. Manakala untuk contoh yang ketiga, untuk contoh yang ketiga, penulisan Kc kita sama dengan, Kc sama juga dengan aqueous dengan gas saja kita ambil, tapi kalau solid dengan liquid kita tak ambil. So Kc sama juga dengan concentration of Fe3+. Okey, sebab dia ni dalam fasa aqueous. Aqueous kita akan ambil, solid tak ambil. Bahagikan dengan reaktan kita adalah concentration of Ag+ dan juga concentration of Fe2+. Okey, so since semua reaktan dengan produk kita yang terlibat adalah dalam fasa aqueous, so kalau dalam fasa aqueous tak adalah Kp-nya sebab tak ada partial pressure. Aqueous tak ada partial pressure sebab aqueous adalah bentuk liquid. Okey, hanya gas saja kita boleh calculate Kp. Kita boleh tulis Kp. Okey, untuk soalan yang keempat pula, kita tulis kat atas ni Soalan yang keempat, Kc sama juga dengan produk kita adalah concentration of hydrogen kuasa 4 sebab kita ada stoichiometry 4 kat sini, divide by produk kita satu fasa solid, satu fasa liquid. So tak payahlah. Jadi kita just tulis Kc sama dengan hydrogen kuasa 4. Kp sama juga dengan partial pressure untuk hydrogen gas kuasa 4 itu. So calculate equilibrium constant Kc. So first kali kita tulis dulu formula Kc. So formula Kc ingat produk. So side sebelah sini adalah produk over sebelah sini adalah reactant. So formula Kc adalah produk over reactant. So produk kita ada SO3. So ada 2 kat depan ni. So kuasa 2. Bahagikan dengan reaktan kita SO2, concentration SO2. Okey, ada 2 kat depan ni, kuasa 2 dan juga concentration oksigen kuasa 1. Kita cuma ambil gas dan juga aqueous sahaja. Solid dengan liquid kita abaikan. Okey, so first kali Kc ni bermaksud constant dalam bentuk concentration in terms of concentration. Since soalan kita bagi dalam bilangan mol, so first kali kita cari dulu concentration. So concentration untuk SO2. So 2.5 bahagikan dengan 12 liter. So saya dapat 0.2083 molar. Okay, next. Kira pula concentration untuk oksigen gas. So oksigen sama dengan 1.35 kali 10 kuasa negatif 5 bahagikan dengan 12 liter. So saya dapat 1.125 kali 10 kuasa negatif 6 molar. Okay, then calculate pula concentration SO3. So concentration SO3 sama dengan 8.7 bahagikan dengan 12 liter. So dapat 0.725 molar. So dah dapat concentration setiap satu, substitutekan dalam formula Kc. So sama dengan concentration SO3 0.725, okey, kuasa 2, okey, kuasa 2 bahagikan dengan reaktan kita SO2 sama dengan 0.2083 kuasa 2 dan juga concentration oksigen 1.125 kali 10 kuasa negatif 6. Okey, dan kita selesaikan. Saya dapat jawapan 1.076 kali 10 kuasa 7.